Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Lama tak jumpa. So, hari ni cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Moga hidup anda semua berada dalam kebaikan, keberkatan, dan Ramadan baru-baru ini memberikan kerahmatan, keampunan buat kita semua. So, kali ni cikgu nak share berkaitan dengan apa beza matrikulasi, asasi, tamhidi dan juga foundation. Sebab ada yang tertanya-tanya, cikgu, apa itu foundation? Apa tu matrikulasi? Apa beza? Okey. So sebenarnya konsep dia adalah sama sahaja. Dia adalah peringkat asas pra-universiti. So macam sebelum kita masuk ke peringkat ijazah universiti, peringkat universiti yang sepenuhnya, so asasi, tamhidi, matrikulasi ataupun foundation ni adalah asas untuk anda kenali cara belajar sebelum melangkah ke peringkat yang lebih besar, iaitu peringkat ijazah sarjana muda. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, biasanya kita akan gunakan istilah-istilah ini di tempat-tempat yang berbeza. Contohnya lah, okey, tamhidi. Tamhidi cuma ada di USIM sahaja, iaitu USIM menawarkan peringkat asasi, tapi untuk pelajar lepasan SPM terus pergi ke tamhidi. So di USIM dia panggil tamhidi. Tapi sama juga dengan asasi, sama juga dengan foundation dan matrikulasi. Okey, tu tamhidi. Okey, macam mana pula asasi? Okey, asasi ni selalunya digunakan di universiti seperti UiTM, UiA dan beberapa universiti yang ada menawarkan untuk pelajar lepasan SPM sambung terus. Tapi syaratnya of course lah, tamhidi asasi ni selalunya syarat dia paling kurang SPM memang kena 5-6A lah biasanya, barulah boleh dapat untuk masuk ke peringkat asasi. So peringkat asasi ni selalunya akan terus dapat belajar setahun, habis setahun terus sambung ke peringkat ijazah sarjana muda. Dan selalunya kalau asasi ni dia akan sambung, kalau contohnya asasi UiTM, UiTM Dengkil contoh kan, akan sambung ke peringkat ijazah di UiTM juga. Sama juga tamhidi USIM sambung ke USIM, asasi UiA sambung ke UiA, asasi UM contohlah kan. Okay, so itu adalah istilah-istilah yang kita gunakan lah, asasi. So konsep dia sama juga. Dan selalunya kalau kita tengok istilah foundation pula, foundation ni apa? Sama. Okay, tapi selalunya istilah foundation ni di offer di IPTS. Ada jugalah sesetengah IPTS yang guna, tapi IPTS kebanyakan menggunakan istilah foundation. Contohnya kita tengok foundation di UniKL ataupun di Allah Akbar, UTP. So mereka menggunakan istilah foundation. So foundation ni adalah konsep yang sama lepasan SPM di peringkat pra universiti. Okey. So bila dah bila dah sambung di peringkat foundation pun sama konsep, setahun lah biasanya. Okey, matrikulasi pun sama juga sebenarnya. Okey, sebab apa? Matrikulasi ni pun menawarkan peringkat pra-universiti. Tapi bermula, cikgu tak ingat tahun bila. Sebelum ni peringkat matrikulasi hanya menawarkan pengajian dalam peringkat setahun sahaja. Okey, so sama dengan tamhidi, foundation semua. Tapi sejak akhir-akhir ini kita dah ada matrikulasi, dah menawarkan peringkat pengajian sehingga ke 2 tahun. Okey, so ke peringkat 2 tahun ni untuk pelajar-pelajar yang pencapaian akademik selalunya yang bawah 5A ataupun 4A, dia akan ditawarkan matrikulasi selama 2 tahun. So lepas 2 tahun akan sambung ke ijazah sarjana muda. So sama juga, tapi kali ni diberi tempoh yang agak lama supaya student-student mudah untuk catch up belajar di matrikulasi ini. Okey, selalunya kita di Malaysia kita gunakan istilah matrikulasi ni bagi matrik-matrik yang berada di seluruh Malaysia. Siapa pernah dengar tentang matrik Kuala Pilah, matrik Kelantan, matrikulasi Gambang? Okey, so ni adalah istilah-istilah yang kita gunakan bagi matrikulasi.
So matrikulasi ni sebenarnya adalah berbeza sedikit sebab dia direct kepada bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau yang lain di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. So KPM sediakan untuk pelajar-pelajar lepasan SPM sambung ke matrikulasi. Cuma matrikulasi ni dia tak direct di bawah mana-mana universiti. So bila habis je belajar di matrikulasi, result awak okey dan cemerlang, awak boleh mohon untuk memohon ke universiti yang berminat. Sama juga macam lepasan SPM, contoh lepasan SPM minta untuk masuk ke IPTA, IPCS, matrikulasi. So sama juga lepas matrikulasi nanti anda kena mohon balik untuk masuk UPU dan anda boleh mohon untuk masuk ke mana-mana universiti yang anda suka. Contohnya lah, memang nak masuk UM contoh, ataupun nak masuk UKM tapi lepasan SPM tak boleh masuk contoh, tak dapat. Okey. So dengan masuk matrikulasi anda boleh memohon kembali, dapatkan result elok untuk matrikulasi dan akhirnya boleh mohon untuk masuk ke IPTA yang anda miliki kembali. So ni adalah peluang yang besar lagi lah sebenarnya. Tu antara beza dia dengan asasi. So payah ke nak belajar dekat matrik ni? Cikgu, saya tak nak masuk matrik sebab payah orang kata. Okey. So sebenarnya payah ataupun tidak adalah bergantung pada diri kita. Okey. Sama juga kalau pelajar masuk diploma, ada tak pelajar diploma fail? Ada yang kena buang? Ada. Okey. Sama juga kalau sambung tingkatan 6. Tingkatan 6 pun ada juga yang payah nak dapat. So sebenarnya susah ataupun senang adalah pada diri kita sendiri. So kalau kita dah tahu cara belajar di matrikulasi adalah cara belajar yang sangat laju, kita dah kena berubah terus. Kalau sebelum ni kita jenis relax kan, relax je banyak. So bila dah start dapat offer masuk matrik, dapat offer masuk asasi, dah kena ubah cara hidup kita, kena laju sedikit. Sebab apa? Sebab tempoh belajar dia sekejap dan awak kena fokus exam, assignment semua dalam tempoh yang sekejap sahaja. Berbandingan diploma lah, sebab diploma dia agak lama. Ada yang di offer 3 tahun kan. Paling awal pun selalunya 2 tahun juga. Sebenarnya ada diploma yang 2 tahun. Sama juga dengan matrik. Nanti cikgu akan ceritakan dalam video-video yang lain. Okey, so cikgu harap dapat menjawab persoalan anda. Moga pilihan yang anda buat adalah pilihan yang terbaik. Yang terbaik untuk masa depan mak ayah dan cita-cita anda. Assalamualaikum.